Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Di Kebun Anda. Okey, seperti biasa saya masuk ke kebun untuk aktiviti-aktiviti perkebunan saya lah. Okey, kalau hari biasa saya biasa masuk pada petang, tapi saya dah masuk agak lewat pukul 10.30 lah. Okey, hari ni saya nak bagikan tip kepada tuan-tuan seperti yang saya janjikan kepada subscriber ataupun yang telah follow saya. Okey, saya cuba untuk memaparkan segala bentuk tips ataupun mungkin perkara-perkara baru yang yang berguna kepada semua subscriber saya. Okey, tapi sebelum tu kepada yang baru menonton ataupun yang baru jumpa channel saya ni, boleh subscribe channel saya dan jangan lupa tekan button notifikasi. Okey, banyak juga kawan-kawan yang jumpa saya dalam channel ni, tengok-tengok dia orang cakap macam kenal muka. Channel ni secara tak sengaja saya buat. Okey, secara tak sengaja. Satu bidang yang baru pada diri saya nak bercakap depan kamera macam ni. Segala apa-apa kelemahan, kekurangan tu saya minta maaf lah. Saya kurang confident juga nak bercakap depan kamera ni. Tapi saya cubalah. Okey, seperti saya beritahu, saya akan cuba memaparkan segala bentuk tips ataupun panduan-panduan berguna kepada semua penonton saya. Okey. Pada hari ni, kat belakang ni, saya ada racun. Okey, saya nak meracun kulat. Okey, saya nak meracun serangga dan juga meracun kulat. Okey, dah seminggu hujan yang turun dengan lebat dia. Apabila turun hujan dengan lebat ni, terutamanya melebihi orang kata 2 hari ataupun 3 hari, kadar kelembapan yang tinggi, menyebabkan berlakunya jangkitan kulat kepada pokok durian. Jangkitan kulat ni, tuan-tuan, dia adalah satu benda yang sangat biasa. Okey, kalau 3 hari kita tak letak dalam mungkin kan, kalau pokok kita tak letak racun kulat, tak sembuh racun kulat, terutama sayur lah. Kalau tuan-tuan tengok penanam sayur, apabila dia tak racun je kulat, akan menyebabkan kematian pada pokok. Okey, tetapi pada pokok durian ni, dia mati tu tak lagi, tetapi dia sedikit demi sedikit menyebabkan kesihatan pokok tersebut merosot dan juga boleh menyebabkan kematian pada pokok. Betul tuan-tuan. Okey, kulat boleh menyebabkan kematian kepada pokok. Pelbagai jenis kulat lah. Okey, seperti yang biasa menjangkiti pada pokok durian ni, nanti saya akan tunjuk lah kalau ada jangkitan tersebut, saya akan tunjuk contoh-contoh. Yang biasa sekali kena pada pokok durian ni adalah kulat hawa daun. Dia melecur pada bahagian daun. Lepas tu kulat anthranox, ataupun dalam ejaan dia disebut anthracnose. Okey, kulat tu biasa juga menyerang pokok durian. Dan juga yang paling parah sekali ialah kulat ataupun kanker batang. Kanker batang ni biasanya disebabkan oleh serangan serangga. Dalam kita meracun kulat, apa yang saya buat lah, kadang-kadang orang berbeza pendapat, tapi apa yang saya buat, saya akan masukkan racun kulat, okey, folia dan juga racun serangga dalam sukatan yang sukutan mengikut label lah. Okey, sebab apa? Senang sekaligus. Okey, bahan aktif yang digunakan bagi racun serangga, racun kulat memang boleh dicampurkan sekali, tetapi dalam dos yang orang kata mengikut sukatan lah. Tapi ada juga bahan aktif yang tidak boleh dicampur sekali. Racun kulat yang daripada bahan aktif copper. Okay, saya tak pernah guna. Saya tak tahu, saya tak boleh ulas dengan lanjut. Sebab apa? Saya cuba mengelakkan daripada membeli ataupun menggunakan bahan aktif copper. Saya takut pokok mengalami stres ataupun overdose baja ataupun susah apabila kita nak
nak meracun lah. Apabila kita terpaksa racun asing-asing kan, satu benda yang sangat susah lah. Okey. Okey tuan-tuan, saya akan tunjukkan nanti bahan aktif yang saya gunakan. Biasanya saya menggunakan racun ni daripada keluaran Bayer. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey. Jom ikuti dia. Tuan, seperti yang saya beritahu tadi, okey, kenapa kita perlu racun serangga, kenapa kita perlu racun kulat, disebabkan oleh apa? Keadaan persekitaran dan juga faktor ekologi di kawasan tersebut. Contohnya serangan serangga menyebabkan mudahnya berlaku jangkitan kulat. Seperti saya beritahu tadi, okey, saya racun serangga ataupun racun kulat yang saya aplikasikan, saya kalau boleh lah saya buat seminggu sekali. Tapi paling tidak pun biasalah, kadang kita kesempatan masa tu kurang, jadi menyebabkan kadang-kadang pun kita tak boleh buat seminggu sekali. Seperti yang tuan-tuan tengok, okey, keadaan pokok-pokok saya, okey, kehijauan dia tinggi, tetapi disebabkan dia hijau tu banyaklah serangan serangga yang boleh menyebabkan orang kata okey, serangan kulat berlaku. Contoh ni, ni yang hitam-hitam ni, yang hitam-hitam pada daun ni, ini adalah serangan serangga yang akhirnya menyebabkan jangkitan kulat. Okey, tengok tuan. Ni dah ada dah. Nampak? Ini yang berasal sebenarnya, dia berasal daripada serangan serangga. Serangan serangga seperti kumbang. Okey, ni contoh apa tu, macam-macam serangga lah, tengok okey, semua tersebut dia akan menghisap daun ataupun dia akan menghisap zat daripada ruang stoma ataupun permukaan daun ni lah. Dia akan menghisap nutrien, menyebabkan macam ni, dia akan berlakunya jangkitan kulat kepada pokok. Okey, mungkin kita tengok boleh pokok-pokok lain. Okey, saya nak tengok ada tak yang jangkitan kulat Anthranox. Okey, tak ada. Tapi tuan-tuan tengok. Ni disebabkan oleh kumbang. Ni kumbang ni, kalau yang makan daun-daun ni, yang makan macam ni tuan-tuan, ni semuanya disebabkan oleh serangga yang kumbang. Biasanya kumbang, okey, ni contoh. Okey, serangan kulat. Apabila kita kurang aplikasi serangan serangga, menyebabkan pokok tersebut mengalami masalah kulat. Seperti yang kita tengok ni, ini mungkin tak silap saya, ni adalah kulat Anthranox. Anthranox kalau ikut dia punya sebutan ejaan dia lah. Okey, tengok. Asal dia adalah serangan daripada serangan serangga. Okey, tengok ni tuan-tuan. Okey. Jadi sebab itulah kita perlu untuk meracun serangga dalam, orang kata, kekerapan yang orang kata sekurang-kurangnya seminggu lebih. Tengok. Okey, dalam orang kata, macam saya beritahu tadi, sekiranya pokok dalam keadaan yang sentiasa berpucuk, subur, banyaklah berlaku serangan-serangan serangga. Okey, serangan-serangan serangga biasanya kulat, kumbang-kumbang yang duduk berkapal-kapal tu. Lepas itu pula serangan biasanya, ni tuan-tuan. Okey, ni tuan-tuan, ni saya rasa ni ini tanda-tanda, nampak ke? Ni tanda-tanda adanya kanker. Okey, kanker kat sini biasanya disebabkan oleh ulat pengorek batang. Ulat pengorek batang dia masuk, dia korek kawasan sini, dia akan menetaskan dia punya telur-telur dia, menyebabkan kawasan tersebut mengalami jangkitan kulat lah. Menyebabkan kalau kita tak rawat, dia akan merebak, dia akan rosak. Okey,
menyebabkan masalah jangkitan kulat yang teruk yang dipanggil kanker batang lah, kanker batang. Okey, tengok. Kalau tengok, okey, tengok tuan-tuan, serangan serangga ni. Sebab tu saya perlu, hari ni dah 2 minggu dah, dia nampak kekuningan dah sikit ke, nampak kekuningan. Kalau ikut daun saya yang sebelum ni, dia hijau macam ni lah, dia hijau. Okey, nampak atas ni dah berlaku kuning. Kuning ni satu disebabkan oleh masalah kulat lah. Okey, selain unsur nutrisi yang orang kata mungkin kurang. Okey, kalau nak kata baja, alhamdulillah tengok baja organik. Saya letak kompos. Seperti saya beritahu, saya sembuhkan folia saya untuk merawat tanah yang saya buat sendiri. Sebab saya dah beritahu dah sebelum ni, saya tanah ni dah kerap mempunyai kekerapan yang tinggi lah penggunaan dia. Okey tuan-tuan, jom saya akan tunjukkan racun yang sesuai ataupun yang biasa saya gunakan lah. Okey, jom. Tuan-tuan, antara racun yang saya gunakan, racun serangga yang saya gunakan yang paling efektif sekali adalah 505. Okey, 505 ataupun bahan aktif. Kalau dia tak ada tulis 505 pun, bahan aktif yang dinyatakan sinilah. Clopyrifos 45%, dan juga cypermethrin, okey, 4.6%, dan juga perawis lengai dia 49.5%. Sama je dengan racun 505 yang lain. Dia punya bahan aktif dia seperti Nurule. Sebelum ni saya ada tunjuk, saya gunakan Nurule. Dan kebiasaan saya racun untuk ni, racun Antarcon ni adalah untuk mengelakkan berlakunya serangan kulat hawa daun dan juga kulat Antranox. Okey, jadi kita pakai Antracol. Sekiranya berlaku serangan Antranox yang tinggi, saya akan gunakan, okey, ni Mancurans. Okey, sama je keluaran biaya, tapi yang ni lebih kepada merawat, yang ni lebih kepada melindungi. Okey, dan sekiranya berlaku kerosakan yang teruk, saya akan menggunakan Elite. Elite ni saya aplikasikan sekurang-kurangnya kadang-kadang sebulan je lah. Sebab apa, ni bersifat melindungi, agak efisien juga. Okey, tetapi kuantiti dia sangat sedikit lah. Yang ni 1 kilo, yang ni baru 250 gram. Okey, jadi saya gunakan banyak guna Elite ni untuk merawat kanker batang. Dan sebulan sekali. Biasanya Elite ni, okey, saya terang, Elite ni sesuai digunakan sebulan sebelum musim hujan yang teruk. Okey, sebab apa, dia bersifat melindungi. Kalau tengok gambar tu kan, sembuh, dia akan pergi kepada akar. Kalau kita jirus pada akar pergi ke atas. Lebih kurang begitulah. Okey, dia punya fungsi dia begitu tuan-tuan. Tapi lebih untuk kawalan yang baik, kita gunakan Elite sebulan ataupun sebelum musim hujan untuk melindungi pokok daripada serangan kulat yang teruk lah. Okey, untuk meracun saya gunakan pump blower ni tuan-tuan. Sebab apa, pokok saya dah tinggi. Kalau saya guna pump spray biasa ataupun pump bateri tu dah tak sampai. Lepas tu permukaan dia tak sekata. Okey, dan juga dia tak dapat pergi ke dalam-dalam bawah-bawah daun. Jadi gunakan blower lebih bagus lah. Okey, sebab apa, angin tersebut dia dapat menembusi ruang-ruang dekat daun tu dan dia masuk ke lapisan-lapisan sampai ke dahan-dahan lah. Okey tuan-tuan, nanti saya akan tunjukkan sukatan. Tuan-tuan, ni sukatan biasa bagi racun serbuk. Okey, satu sukatan ni biasanya 50 gram. Okey, saya akan letak, biasanya Antracol ni saya akan guna satu skop ni.
Dan juga racun serangga ni saya gunakan satu tutup ni lah. Saya tutup ni, satu tutup botol ni dalam sukatan sekarang ni 14 liter. Okey, kalau tengok yang coklat-coklat ni folia yang saya beritahu ada dalam channel saya sebelum ni. Saya ada buat folia saya sendiri. Okey, saya banyak sembuhkan di kawasan keliling dan juga kawasan keseluruhan daun lah. Alhamdulillah lah tuan-tuan, tengok pokok saya. Sebab apa saya beritahu, saya tak kurang berkemampuan dah nak beli folia yang harga mahal-mahal. Sebab apa, pada pokok yang besar macam ni kita dah guna 50-60 mm racun. Jadi kalau saya guna sekali racun 4 tong ni, makna 525, maknanya saya dah pakai 250 ml. Makna satu botol 1 liter saya boleh meracun hanya 4 kali saja. Makna sebulan satu botol, satu kos yang sangat tinggi lah. Jadi saya buat folia saya sendiri. Tapi hari ni saya tak bawa sebab apa, saya naik motor je. Okey tuan-tuan. Tapi sebelum tu tuan-tuan, sebelum tuan-tuan main racun, terutamanya menggunakan blower angin ni, sebab apa, dia halus sebut dia, tuan-tuan wajib gunakan ni lah. Jangan guna mask biasa. Atau tuan-tuan main balut dengan baju kat hidung kan. Jadi tetap berbau juga. Terutama kalau kita maksud dia ada bau tu, bermaksud racun tersebut tembus. Kalau kita gunakan yang industrial punya mask ni, walaupun angin tu bertiup ke arah kita, bau tersebut memang tak ada. Kalau baju ni, kalau angin bertiup memang kuat bau dia. Tapi kat hidung kita memang tak ada. Kita dah cabut mask barulah berbau. Tu kelebihan industri mask ni lah. Jadi tuan-tuan yang sering meracun kena guna yang ni. Bahaya kalau guna yang biasa. Saya dulu guna yang biasa juga, tapi itu lah. Kan fikir-fikir, saya belilah yang begini. Okey.